Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkongsian amalan terbaik inovasi dalam PDPC Pendidikan STEM dan Revolusi Industri 4.0. Saya Atila binti Kazali selaku pembentang pada hari ini. Tajuk perkongsian adalah Kit Mantul Seni 5, Sistem Pembelajaran Inovatif Kendiri, Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Standard Sekolah Menengah Orientasi Tingkatan 5. Latar belakang, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menerbitkan buku teks Pendidikan Seni Visual PSP KSSM Tingkatan 5 pada tahun 2020. Buku teks digital PSP KSSM Tingkatan 5 boleh diakses melalui laman sesawang bahagian pembangunan kurikulum BPK bermula pada tahun 2021. Jadi sebelum ni Tingkatan 5 tidak mempunyai buku teks dan peralihan daripada KPSM kepada KSSM dengan buku teks yang baru telah diperolehi pada penghujung tahun 2020 iaitu pada bulan Disember. Dalam konteks ini, guru perlu memastikan kedua-dua standard kandungan dan standard pembelajaran disampaikan melalui kaedah yang bersesuaian dengan kecenderungan, minat, potensi, gaya pembelajaran dan keupayaan murid. Guru perlu melaksanakan penilaian dan pentaksiran yang menyeluruh bagi memastikan murid mencapai tahap penguasaan yang ditetapkan. Namun, pandemik COVID-19 telah menjejaskan sistem pendidikan di Malaysia dan memberi cabaran norma baharu kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Berikut merupakan keratan akhbar isu-isu berkaitan pelaksanaan PDPR di peringkat sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelaksanaan PDPR ambil masa guru jisar dan lebih kreatif. Laksanaan PDPR berkesankah PDPR mengenai guru-guru yang tertekan. Guru, ibu bapa dan pelajar berdepan cabaran PDPR, cabaran untuk guru, murid. Sorry KPM, I'm done. Luahan hati seorang mak berkaitan PDPR. Guru tidak boleh ikut buku saja. Guru tidak dilatih untuk mengajar PDPR. Guru hilang kawalan. Pelaksanaan PDPR terbukti menjejaskan pembelajaran murid dan pengurusan silibus pembelajaran guru PSV tingkatan 5. Penyataan masalah umum, instrumen pentaksiran PBD tidak standard, strategi pembelajaran tidak fleksibel mengikut situasi dan capaian murid. Bahan pelajaran sukar didapati menyebabkan keciciran maklumat. Bahasa pembelajaran tidak bersepadu mendorong rasa bosan dan putus asa selain saluran komunikasi dan kolaboratif murid yang tidak berfungsi dengan optimum. Penyataan masalah khusus, masalah yang dihadapi oleh saya, guru mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 5. Dalam konteks murid, murid tidak menyertai PDPR secara online dalam konteks real time disebabkan kekangan peranti, capaian internet dan persekitaran tidak kondusif. Murid yang menyertai PDPR secara online dalam konteks real time mudah berasa bosan kerana berhadapan masalah ketidaklancaran lintas langsung disebabkan capaian internet peranti yang lemah. Guru yang menjalankan PDPR iaitu saya secara online dalam konteks real time sukar mendapat respons secara lisan atau bertaib yang menjejaskan komunikasi dua hala antara saya dan murid. Guru yang menjalankan PDPR secara online dalam konteks real time menghadapi masalah kesukaran memastikan murid kekal dalam sesi pembelajaran apabila murid menutup paparan kamera. Jadi saya tidak tahu murid saya mendengar atau tidak, masih lagi bersama atau hanya sekadar on device dan berada di lain-lain tempat. Refleksi pengajaran guru. Daripada 4 masalah yang dikemukakan, 2 dalam konteks murid dan 2 dalam konteks guru, saya bertanya kepada diri sendiri, adakah saya selaku guru yang menjalankan PDPR secara online dalam konteks real time ini perlu menjalankan kelas tambahan PDPR melibatkan murid yang gagal menyertai kelas berjadual bagi mengelakkan keciciran murid saya dalam setiap topik pelajaran? Dan jawapannya adalah tidak perlu. Tetapi saya perlu tampil dengan satu plan contingency. Sehubungan itu, sistem pembelajaran inovatif Kendiri dibangunkan untuk menjamin kelangsungan PDPR berimpak. SKPMG 2 4.1 Guru sebagai perancang. Objektif untuk menentukan strategi pembelajaran Kendiri merangka fasa pembelajaran bersepadu, menyediakan instrumen pentaksiran standard, mewujudkan saluran kolaboratif murid dalam talian dan menyediakan bahan pembelajaran summatif dengan akses tambahan. Idea di peringkat awal adalah untuk membangunkan satu sistem pembelajaran inovatif Kendiri berpusat mempunyai akses tambahan, dilengkapi fasa pembelajaran bersepadu, bahan pembelajaran summatif, instrumen pentaksiran standard untuk menilai perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif murid serta berfungsi sebagai saluran kolaboratif guru dan murid yang optimum. Sasaran murid saya ialah satu kelas tingkatan 5 iaitu murid tingkatan 5 GG berjumlah 24 orang. Metodologi, sistem pembelajaran yang akan dihasilkan mempunyai strategi pembelajaran Kendiri, fasa pembelajaran bersepadu, pentaksiran pembelajaran meliputi pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran berasaskan sekolah. Dan di sini saya tampil dan memperkenalkan sistem pembelajaran inovatif Kendiri, mata pelajaran pendidikan seni visual kurikulum standard sekolah menengah, orientasi tingkatan 5, boleh diakses menggunakan komputer dan telefon pintar.
Mengapa mantul? Mantul merupakan istilah bahasa pasar bagi gabungan suku kata perkataan mantap, dan betul-betul. Penggunaan istilah mantul sering digunakan oleh murid sekolah untuk merujuk perkara bersifat hebat. Penjenamaan aplikasi Kit Mantul Seni 5 atau Kitman S5 mempunyai nilai sentimental keunikan murid yang menjadi inspirasi guru atau simbolik murid hebat inspirasi guru. Saya kongsikan sedikit. Murid saya adalah murid pada kelas yang 3 terakhir di peringkat kelas. Terdiri daripada murid-murid lelaki yang jika kita jumpa di jalan raya adalah murid yang selalu angkuh, murid yang melipat dan sebagainya. Jadi di sebalik watak-watak murid yang begitu, ada satu momen ketika murid saya gemar menyanyikan lagu sebuah kumpulan rap yang sedang popular pada masa ini, iaitu K-Click. Dan mantul ini, perkataan mantul ini sebenarnya ada berada dalam satu lirik daripada lagu. Kalau barangku baik, aku mantul, aku ada flight tank sentiasa full, aku ada kek gila-gila memang cool, acaraku lain bukan internet troll. Jadi murid saya menggunakan istilah ini untuk menggambarkan ataupun mendefinisikan sesuatu perkara yang dilihat sebagai hebat. Jika saya tunjuk satu lukisan yang lengkap, murid akan memuji, cikgu mantul siut, cikgu mantul siut, dengan memuji menggunakan perkataan. Jadi bila saya dapati istilah tersebut bukan istilah yang tidak elok ataupun kesat ataupun kasar, tapi istilah ini mampu menghubungkan ataupun mengakrabkan ataupun mendekatkan murid saya dengan kit pembelajaran yang bakal dihasilkan. Oleh itu saya jelaskan di sini, murid saya hebat di mata saya dan murid hebat inspirasi guru. Dan murid saya inilah iaitu murid tingkatan 5 tahun 2021 dan tingkatan 5 tahun 2020 yang memegang karakter sama. Jadi di sini saya jelaskan penjenamaan aplikasi Kit Mantul Seni 5 atau Kitman S5 ini sememangnya mempunyai nilai sentimental keunikan murid yang menjadi inspirasi guru atau simbolik murid hebat inspirasi guru. Kit Mantul Seni 5 dibangunkan menggunakan gabungan perisian pembangunan sistem dan aplikasi percuma yang terdapat dalam pelantar D5 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun, pakej tambahan dilanggan bertujuan untuk menampung kapasiti akses pengguna yang meningkat. Contohnya, terdapat penggunaan Padlet di dalam kit tersebut dan kos langganan bulanan bagi Padlet adalah RM33.16 sebulan. Dan pendaftaran Google Play Developer Console iaitu sebanyak $25 ataupun RM103.62 one time payment. Okay. Jadi itu adalah kos bagi penghasilan kit Mantul Seni 5 ini. Lain-lain adalah penggunaan aplikasi yang tidak di-charge. Strategi pembelajaran kendiri yang diaplikasikan dalam kit Mantul ini ialah strategi yang pertama, pembelajaran terarah kendiri, self-directed. Murid mengakses sistem pembelajaran tanpa bimbingan guru. Murid mempunyai telefon, murid mempunyai QR code ataupun link kepada kit Mantul dan boleh mengakses pada bila-bila masa tanpa bimbingan guru, sekadar menerima arahan daripada guru. Strategi 2, pembelajaran kadar kendiri. Murid mengikuti fasa pembelajaran bersepadu yang terbagi kepada persepsi seni, eksplorasi seni, ekspresi seni dan apresiasi seni mengikut kadar kemampuan diri. Strategi yang ketiga, pembelajaran akses kendiri di mana murid mengakses halaman dan mengikuti fasa pembelajaran bersepadu secara konsisten pada bila-bila masa. Strategi yang keempat, pentaksiran kendiri ataupun self-assess. Murid membuat pentaksiran kendiri tahap penguasaan kandungan pembelajaran berdasarkan instrumen penilaian dan evidens pentaksiran. Fasa pembelajaran bersepadu ini adalah merupakan paparan hadapan kit Mantul berkenaan terbagi kepada tajuk 1 sehingga tajuk 8. Jadi murid akan memilih mana-mana tajuk yang akan dijalankan pembelajaran secara kendiri mengikut pilihan masing-masing, bermula tajuk 1 sehingga tajuk 8. Contoh, kita akan memilih tajuk seni catatan, tajuk 3 seni catatan. Tajuk yang terakhir adalah yang dijalankan semasa PDPR berakhir pada 29 Mac iaitu tajuk 3 seni catatan. Fasa 1, persepsi seni. Murid menonton video induksi pelajaran, murid menonton video induksi tajuk pelajaran. Video-video induksi tajuk pelajaran ini adalah video-video yang diutarakan menggunakan QR code dalam buku teks KPM tetapi telah diberi secara pautan terus kepada YouTube bahan berkenaan. Setelah menonton video, murid membaca buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran adalah mengikut tajuk di mana jika murid berada di tajuk 3 seni catatan, murid hanya mengakses muka surat tajuk 3 seni catatan dalam format PDF ataupun NFA. Setelah pembacaan dibuat, apa yang perlu dikuasai murid adalah berdasarkan rumusan grafik tersebut pada fasa 3 iaitu persepsi seni, iaitu menonton video pengajaran.
Murid menonton video pengajaran tajuk pelajaran yang diterangkan sendiri oleh saya, guru mata pelajaran pendidikan seni visual, dengan mengakses pautan YouTube yang telah diberikan. Fasa 4 eksplorasi seni. Modul summatif pelajaran, murid menyertai modul summatif tajuk pelajaran, murid menerima sijil pencapaian. Modul yang dibangunkan adalah menggunakan Google Form di mana murid akan menjawab 60 soalan format multiple choice aneka pilihan ataupun checkbox list termasuk soalan bergambar. Murid yang menerima 80% modul tersebut akan mendapat sijil secara automatik yang akan dijana ke email yang didaftarkan. Jadi di peringkat eksplorasi seni, murid boleh mengukur tahap pencapaian. Murid yang gagal menjana sijil akan mengulang tajuk pelajaran. Apa yang ditekankan di sini ialah modul ini terdiri daripada 60 soalan. Fasa 6, ekspresi seni pengkaryaan. Setelah menjawab modul, murid menjalankan amali pengkaryaan tajuk pelajaran. Murid menonton video tutorial bagi tugasan yang diberikan seperti paparan yang disediakan. Fasa 7, apresiasi seni. Murid menyertai pameran maya. Murid mempamerkan bahan amali pengkaryaan tajuk pelajaran. Murid menjalankan apresiasi menggunakan laras bahasa seni visual. Setelah murid siap menjalankan karya tersebut, murid akan menghantar karya tersebut melalui sistem Padlet yang telah disediakan. Grade akan diberikan dan proses apresiasi dan kritikan dijalankan melibatkan semua murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mas Muni Seksyen 2. Pentaksiran pembelajaran yang terlibat di dalamnya boleh diukur. Pandukan kit mantul seni 5 ini ialah pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Apakah PBD? Sesuatu pentaksiran yang berterusan seperti kita sedia maklum. Pentaksiran berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebudayaan dan pencapaian murid. Ini adalah template pengisian PBD yang telah dijalankan bagi tajuk 1 seni 5 berdasarkan butiran yang diperoleh daripada aktiviti pembacaan kit mantul. Penggunaan kit mantul boleh mentaksir aspek kuantitatif iaitu tahap penguasaan 1, 2, 3 dan 4 melalui modul yang digunakan oleh murid. Pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Pentaksiran 1 kognitif fasa 1 hingga 5 murid mencerakinkan. Pentaksiran 2 psikomotor, murid menghasilkan idea. Di mana berlaku pentaksiran psikomotor adalah di peringkat murid menghasilkan idea ataupun produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Di mana berlaku pentaksiran fasa 3 adalah di peringkat murid menyuarakan pandangan, buah fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan bertulis menggunakan pelbagai media dan teknik yang berlaku di fasa 1 hingga 7 tadi. Perkongsian kit mantul ini juga telah dikongsikan bersama beberapa saluran media sosial guru-guru PSB di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, lain-lain negeri, peringkat panitia dan peringkat kumpulan murid dari lain-lain kelas. Ini adalah lampiran-lampiran berkaitan dengan perkongsian. Statistik penyertaan pembelajaran. Kita akan lihat statistik akses meningkat. 346, 377, 3467 dan 468 responses. Ini adalah sijil-sijil yang murid mencatatkan lebih 40,000 kunjungan dan akses halaman. Pembelajaran ini dibangunkan pada bulan Januari dan peringkat pembangunan sistem, Februari peringkat pembangunan bahar, Mac pendaftaran di MyIPO. Pada bulan April, permohonan pengiktirafan PIJSK dan pada 16 Mei dijadualkan lancaran kit mantul seni 5 di peringkat kebangsaan melalui saluran media sosial. Potensi komersial sistem pembelajaran ini telah diekstrak menjadi aplikasi kit mantul seni 5, Kitman S5, peranti telefon pintar, tablet dan komputer bagi program Android dan Windows menggunakan kaedah instalasi operasi Android Package APK dan perkongsian melalui Google Play Store dan App Store. Kaedah muat turun boleh dijalankan seperti berikut. Muat turun aplikasi Kit Mantul Seni 5 dalam peranti telefon pintar bagi program Android dan Windows menggunakan kaedah instalasi. Muat turun, pilih copy, paste, download, install, open dan selesai. Sekian mereka kandungan digital saya tidak berkali. 4 bulan diperlukan oleh saya seorang guru untuk membangunkan satu kit pembelajaran yang berupaya memudahkan pengurusan silibus pelajaran menjangkau tempoh 4-5 tahun atau sehingga peralihan ke SSM kepada kurikulum baru pada masa hadapan. Dalam konteks ini, guru inovatif menyokong revolusi industri 4.0. Terima kasih.